Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Lu Jessie dari kumpulan 1 Yakin. Hari ini, saya akan mewakili kumpulan saya untuk menerangkan kertas kerja projek bilik bahasa bersih, ceria dan selamat bercas. Sebelum penerangan saya, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, terutamanya orang yang terpenting. Muhammad Amri bin Azmi merupakan Gubernur Kumpulan Yakin. Ahli kumpulan terdiri daripada Asmira, Hidayah, Wardina, Fiza, Fatin, Hana, Wildani, Hishamuddin, Akmal. Modal sekolah bercas, bersih, ceria dan selamat merupakan modal inovasi yang perlu direka oleh pelajar-pelajar yang mengambil kursus PGT 203 iaitu kemahiran berkomunikasi dan interpersonal untuk guru. Kumpulan kami iaitu Yakin telah dipertanggungjawabkan untuk merangka dan membina modal bercas di bahagian bilik bahasa sekolah yang meliputi aspek kebersihan, keceriaan dan keselamatan. Jadi, kami telah menggunakan kaedah temu buah untuk mengumpul maklumat-maklumat sebelum pelaksanaan proses merangka dan membina modal. Setiap daripada kami perlu menemu buah seorang guru secara maya iaitu melalui panggilan telefon atau WhatsApp untuk mendapatkan maklumat berkaitan bilik bahasa sekolah supaya modal kami hasilkan dapat menyelesaikan isu dan permasalahan yang timbul. Dengan mengambil kira pandangan serta ulasan yang telah diberikan untuk menghasilkan modal bercas yang kreatif, inovatif dan kondusif berdasarkan aspek-aspek yang diperlukan. Kumpulan kami telah membina lakaran berbentuk 2 dimensi 2D dan 3 dimensi 3D bagi mempamerkan dengan jelas sudut dan perancangan ruangan di bilik bahasa berdasarkan maklumat-maklumat yang telah berjaya dikumpul. Hal ini demikian kerana bilik bahasa merupakan satu ruangan yang sangat penting untuk kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran, khususnya bagi mata pelajaran bahasa Melayu, English, Cina dan Tamil. Jadi, perancangan ruang dan sudut yang sesuai serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan yang mencukupi adalah perlu supaya bilik bahasa sekolah sentiasa terpelihara dan mesra pengguna untuk kegunaan jangka masa yang lama. Justeru, kami telah berjaya menghasilkan satu modal di mana modal ini direka selaras dengan keperluan kemudahan pembelajaran bagi setiap sekolah atau institusi-institusi pendidikan yang lain, di samping dapat meningkatkan mutu pengajaran pelajar dan pemahaman yang akan memakin pencapaian akademik. Seterusnya, objektif pertama untuk projek bercas ini adalah untuk mewujudkan bilik bahasa sekolah yang kondusif, bersih dan selamat untuk kegunaan para pelajar, guru dan warga sekolah yang lain. Objektif yang kedua adalah untuk mewujudkan bilik bahasa sekolah yang ceria dan menarik bagi meningkatkan mood atau emosi positif pelajar untuk terus belajar dengan bersungguh-sungguh. Objektif yang ketiga ialah menambah baik bilik bahasa dengan menyediakan kemudahan-kemudahan yang mencukupi untuk kegunaan para pelajar dan guru. Seterusnya, kita masuk ke ilustrasi 2D. Ini merupakan ilustrasi 2D kami. Seterusnya, kita masuk kepada ilustrasi 3D. Sebelum saya menerangkan setiap sudut, pandangan, aspek daripada bilik bahasa kami, izinkan saya menerangkan dulu keluasan bilik bahasa kami. Bilik bahasa kami adalah 8 meter darab 8 meter. Seterusnya, lihat ruangan yang saya bulatkan ini.
Yang ini merupakan kesukaan pelajar. Kenapa? Yang ini merupakan satu tempat atau ruangan untuk letak permadani. Permadani ini berfungsi sebagai satu hiasan dan dia juga boleh menjadi satu ruangan untuk mengeluarkan tekanan pelajar. Pelajar boleh berehat, bertidur, bersantai dan duduk di atas permadani bersembang dengan kawan-kawan. Bukan itu sahaja, mereka juga boleh mengambil buku di rak buku dan duduk di atas permadani untuk membaca buku. Yang ini telah mencapai objektif kedua kami, iaitu meningkatkan emosi yang positif pelajar untuk membaca buku. Seterusnya kita juga ada pasu bunga. Pasu bunga ini adalah sebagai satu hiasan dalam bilik bahasa kami untuk meningkatkan keceriaan di seluruh bilik bahasa. Okey, seterusnya lihat meja dan kerusi yang saya bulatkan ini. Meja dan kerusi yang saya bulatkan ini dia lebih tinggi daripada meja dan kerusi yang lain. Meja dan kerusi ini sangat terhad, ada 4 sahaja. Yang meja kerusi ini akan diletak di tepi dinding dan tepi tingkap. Di luar tingkap mempunyai pandangan yang sangat cantik. Pelajar boleh sambil menikmati pandangan yang cantik sambil mempelajari subjek mereka. Seterusnya kami juga ada kerusi dan meja yang rendah di tengah bilik bahasa. Seterusnya, tengok tempat yang sembunyi ini terdapatlah kamera lita tertutup. Kamera lita tertutup CCTV ini adalah untuk memastikan keselamatan pelajar dan juga mengelakkan kes kecurian buku di dalam bilik bahasa. Terdapat juga jam dinding di dalam bilik bahasa. Hal ini adalah untuk mengingatkan pelajar tentang masa. Seterusnya, kami juga ada satu rak buku cikgu di dalam bilik bahasa. Rak buku cikgu ini adalah untuk meletakkan latihan-latihan pelajar. Kenapa ada latihan-latihan pelajar di dalam rak buku cikgu? Hal ini disebabkan kadang-kadang sekolah mempunyai kempen atau mengadakan pertandingan yang memerlukan kelas. Pelajar bolehlah memilih bilik bahasa sebagai tempat pembelajaran dan juga cikgu boleh mengajar di dalam bilik bahasa ini. Selepas mereka siapkan latihan di dalam bilik bahasa, mereka boleh simpan di dalam rak buku cikgu dulu. Selepas kelas sudah dikosongkan, bolehlah kembali balik latihan itu ke rak buku di dalam bilik di dalam kelas masing-masing. Seterusnya, rak buku ini bukan meletak buku latihan pelajar. Rak buku ini adalah untuk menyimpan buku bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris, bahasa Malaysia. Okey, semua buku, semua jenis buku akan diletak di rak buku ini. Seterusnya, kami juga ada penghawa dingin. Penghawa dingin ini sangat menarik. Penghawa dingin adalah untuk memindah haba dari dalam bilik ke luar. Ia juga berfungsi sebagai satu penyawa udara. Seterusnya, kami juga ada satu tingkap. Tingkap ini adalah untuk pengaliran udara di dalam bilik sahaja. Seterusnya, papan kenyataan. Apakah fungsi papan kenyataan? Papan kenyataan adalah untuk memaparkan informasi-informasi yang penting, ilmu yang telah dipelajari dan peringatan dan sebagainya. Seterusnya, papan putih. Apa itu fungsi papan putih? Papan putih ini boleh digunakan oleh guru cikgu untuk tayangkan video atau slide ke papan putih dengan menggunakan projektor atau tulis ke atas papan putih untuk mengajar pelajar. Seterusnya, papan putih.
papan putih ini adalah untuk memudahkan cikgu-cikgu sebab cikgu-cikgu boleh tayangkan video atau slide atau gambar kepada papan putih ini dengan menggunakan projektor. Seterusnya, cikgu juga boleh menuliskan informasi yang penting, ilmu pengetahuan yang ingin disampaikan kepada pelajar pada papan putih. Terusnya, lihatkan, kami juga ada satu pintu depan dengan pintu kecemasan. Okey, jadi saya akan menerangkan apa itu fungsi pintu belakang. Sebenarnya pintu belakang juga boleh dikenali sebagai satu pintu emergency, pintu kecemasan. Pintu kecemasan adalah untuk memastikan keselamatan pelajar, staf dan guru untuk mengelakkan kejadian yang sedih berlaku seperti kecederaan atau kematian semasa bencana alam berlaku atau bencana yang tidak boleh dielakkan seperti kebakaran. Ya. Seterusnya, pintu hadapan. Pintu hadapan ini adalah berfungsi untuk pelajar senang untuk masuk dan keluar. Seterusnya, rak kasut. Rak kasut ini adalah satu hiasan pada ruang tersebut. Namun begitu, ia juga mempunyai fungsinya iaitu kasut di luar bilik tidak bersererak malah kelihatan lebih kemas. Hal ini disebabkan sebelum masuk ke dalam bilik bahasa harus ditanggalkan kasut. Terusnya, alat pemadam api juga ada dalam bilik bahasa kami. Bilik bahasa kami memerlukan alat ini sebagai satu pencegahan kebakaran yang penting untuk mengelakkan api itu semakin besar. Seterusnya, terdapatlah peti pertolongan cemas di dalam bilik bahasa yang kami telah lakarkan ini sebab apabila berlaku kemalangan kecil, yang ini peti boleh mendapatkan rawatan yang segera untuk mengelakkan kecederaan menjadi lebih serius. Sebelum saya lupakan, dalam bilik bahasa kami mempunyai satu keunikan. Keunikan itu adalah bilik bahasa kami mempunyai kaunter pendaftaran. Setiap pelajar masuk ke bilik bahasa ini perlu mendaftar dan setiap pelajar ingin meminjam buku daripada bilik bahasa juga perlu mendaftar sebelum keluar daripada bilik bahasa ini. Seterusnya, rasional. Rasional kami adalah bilik bahasa memainkan peranan penting dalam mengembangkan potensi pelajar berteraskan aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Yang merupakan satu alternatif untuk mewujudkan bilik bahasa yang kondusif, bersih dan selamat dengan kemudahan yang lengkap. Ia juga boleh menjadi satu pembangkit semangat belajar dan warga sekolah bersesuaian dengan kurikulum dan kurikulum. Dan juga menjadi satu wadah yang tepat untuk menambah pengetahuan para pelajar dengan mewujudkan suasana yang harmoni dan aman. Implikasi adalah untuk meningkat mutu pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik bahasa kerana suasana yang lebih kondusif. Seterusnya, perubahan besar dalam pengerusan bilik bahasa yang dulu diabaikan sehingga tidak berfungsi sebagai medium penyampaian ilmu yang berkesan. Selain itu, keselamatan bilik bahasa disesuaikan dengan teknologi yang lebih baik agar dapat menghindari perkara buruk dan kecenderungan pelajar untuk menimba ilmu yang lebih tinggi jika keceriaan bilik bahasa dapat ditekankan. Okey, kesimpulannya, terdapat banyak perkara yang boleh kami pelajari melalui penghasilan model bercas ini yang boleh meningkatkan nilai diri serta menambah ilmu pengetahuan sebagai seseorang bakal pendidik. Antara perkara yang diperoleh ialah saling bekerjasama, berganding bahu, berganding kudrat dalam satu organisasi bagi meningkatkan kualiti kerja, mahir dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, sentiasa melontarkan, mengeluarkan idea yang bersifat menyeluruh dan sebagainya.
Sebagai seorang guru haruslah sentiasa bersedia untuk membawa perubahan yang bermanfaat, berfaedah dan berupaya menjadi kreatif dan inovatif. Yang itu daripada kumpulan saya. Terima kasih.